Kebangkitan nasionalisme, maksudnya ini saya nak berkata, maksudnya perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa serta negara. Ada lagi semangat kebangsaan untuk menentang jajahan serta membela negara. Gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial dari kuasa. Bunyi apa tu? Wah, macam sedap ni suara masing-masing. Tapi kan, lagu ni sebenarnya kau pernah dengar sebelum ni. Tapi yang sekarang ni, lirik dia macam ada kaitan dengan sejarah pula. Kalau nak tahu, apa kata kita saksikan dulu profil guru yang akan bersama kita hari ini dalam slot pentaksiran psikometrik. Jom kita saksikan. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM untuk slot pentaksiran psikometrik. Dan apa yang menariknya, hari ini bukan Irfan berada di studio Didik TV, tetapi kita berada di SMK Padang Jaya, Ampang, Selangor. Dan kalau kita melihat tadi ada profil gurunya di sebelah ni. Ya, kita persilakan Cikgu Elmi. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama Irfan hari ini untuk pentaksiran psikometrik. Dan kalau kita nampak tadi Cikgu, ada persembahan daripada murid-murid. Ada satu persembahan muzik dan ada lagunya, ada alatan muziknya. Jadi apa kaitan topik kita dengan gimmick sebentar? Seronok tak dengar? Seronok Cikgu. Irfan rasa asyik di awal-awal kan? Itulah kelebihan yang ada pada anak murid saya, di mana dia mempunyai kecerdasan muzik, iaitu dia boleh mengubah lirik lagu kepada subjek yang dia nak hafal. Sambil nyanyi, dia boleh main alat muzik untuk dia menghafal sesuatu topik. Maksudnya di situ Cikgu, kita mencungkil bakat kreatif mereka yang dihasilkan melalui gabungan muzik. Okey, untuk hari ini sebenarnya kita akan sama-sama mendalami tentang inventory kecerdasan pelbagai muzik. Jadi sebagai mukadimahnya, mungkin ada yang kurang mengerti tentang apa itu kecerdasan muzik. Silakan. Okey, sebenarnya kalau mengikut pengasas teori kecerdasan pelbagai ini, iaitu Howard Gardner, dia mengatakan setiap manusia mempunyai kecerdasan yang berbeza-beza. Okey, kemudian ada yang mempunyai satu je kecerdasan, ada yang mempunyai lebih daripada satu kecerdasan. Okey, contohnya ada murid yang kecerdasan dia dekat logical matematik. Logical matematik, dia suka mungkin nombor. Dia suka nombor. Ada setengah pelajar pula, dia akan ada contohnya dia linguistik, bahasa dia dikaitkan, dia ada juga dengan muzik. So maksudnya dekat sini sekarang ni dia ada gabungan dua kecerdasan. Itulah keunikan seseorang murid tersebut. Okey, sebenarnya tak ada kecerdasan yang lebih baik daripada kecerdasan yang lain. Okey, setiap orang mempunyai 9 kecerdasan tu, tetapi tahap je yang berbeza-beza untuk setiap orang tu. Maksudnya Cikgu, setiap orang itu akan ada kecerdasan yang mungkin lebih menonjol berbanding kecerdasan yang berbeza-beza. Okey, itu dari segi maksud kecerdasan muzik Cikgu. Maksudnya di sini murid itu mempunyai minat dan kecenderungan untuk lebih mendalam dalam bidang muzik. Jadi kita nak lihat pula dari segi ciri-ciri. Siapa sebenarnya yang mempunyai personaliti kecerdasan muzik ini? Okey, biasanya murid yang mempunyai kecerdasan
muzik ni, dia gemar, dia mendeklarasikan muzik, kemudian dia akan meluahkan perasaan melalui muzik. Contohnya dia tengah stres, dia nak healing, dia gunakan muzik-muzik sebagai terapi untuk dia pengurusan stres. Okey, kemudian dia juga boleh mengesan bunyi tanpa lisan. Dia boleh mengesan bunyi, irama contohnya yang tidak semestinya berhasil daripada suara manusia, mungkin daripada haiwan, bunyi burung, apa-apa diduga bunyi di sekeliling mereka. Okey, dia juga sensitif pada bunyi dan suara. Contohnya kan, ada murid dia boleh detect, tapak kasut kaki guru disiplin dah sampai. Cikgu disiplin. Dia dapat kena pasti. Dia peka Dia pada bunyi. sensitif. Okey, ataupun kat rumah dia tengah main-main tiba-tiba dia dengar bunyi motor ayah dia. Ayah dah balik, ayah dah balik. Kemar, ayah dah balik. Okey. Kemudian dia juga sensitif, dia pandai bermain alat muzik, dia boleh menghafal lirik dengan baik, dia boleh mengubah rentak ataupun tempo muzik. Contohnya daripada lagu yang happy, dia boleh ubah tiba-tiba lagu tu menjadi tempo yang sedih Lagu contohnya. sedih. Okey, lagu yang rancak tiba-tiba jadi lagu yang perlahan, ada emosinya. Contoh macam tadi yang kita tengok kan, anak murid saya pandai, ada yang pandai main keyboard, Betul. ada yang pandai main gitar. So itulah antara contoh kecerdasan muzik, iaitu dia boleh bermain alat muzik. Okey. Kita juga ada yang murid yang boleh menghafal, mengenali bentuk muzik tu. Contohnya yang dalam gimmick tadi itu kan, dia dah dia yang tentukan not untuk dia main tu. Dia tahu dah crochet yang mana, dia nak kan? guna D ke A ke G ke, semua dia guna sendiri. Dia orang yang plan macam mana nak main muzik itu. Okey. Dia juga boleh mengubah kata-kata menjadi lagu. Contohnya dia tengok kawan dia tak ada semangat untuk exam kan. Okey. So dia nyanyilah lagu jika kau fikirkan kau boleh. Untuk bagi semangat kepada bagi kawan semangat. dia. Maksudnya dia ubah kata-kata tu dalam bentuk lagu. Okey. Satu lagi, dia boleh mencipta alat muzik. Tahu tak, ada satu kumpulan kumpulan Muzirat, iaitu kumpulan pemuzik daripada rakyat Kelantan. Dia mencipta alat muzik daripada perkakas dapur. Perkakas dapur, Ya, tempayan lah, periuk-periuk lama lah, selipar pun dia guna. Buat alat muzik. Buat alat muzik, periuk, baldi semua dia guna. Betapa kreatifnya kreatifnya murid-murid dia tu. boleh menghasilkan bunyi yang sama seperti alat muzik yang moden yang ada sekarang. Okey. Dan dia pernah mendapat bayaran sebanyak 10K dalam satu persembahan. 10K, 10,000 satu persembahan. Ya, sebabkan kekreativitian Saya dia pun tu. naklah kalau macam tu, cikgu. Dia guna periuk, dia guna semua peralatan Selipar semua dia dapur, guna. ya. Tapi boleh mencipta satu Menghasil alat lagu muzik. macam main alat muzik yang normal biasa tu. Okey, dia boleh menyanyi, boleh menggunakan kosakata musikal. Kemudian dia peka pada ritma, ketukan dan melodi. Contohnya macam lagu yang tadi kan. Okey, lagu tadi. Perasan tak, dia ada satu part dia senyap sekejap. Okey. Lepas tu dia main muzik balik. Baik. Itu maknanya dia peka, dia tahu bila masa nak perlu berhenti seketika dalam muzik tu. Bila nak sambung balik. Bila nak sambung balik. Macam tu. Baik, itu dari segi ciri-ciri personality orang yang mempunyai kecerdasan muzik, termasuklah murid-murid cikgu yang hebat-hebat tadi. Okey. Ifan tahu tak siapa antara tokoh-tokoh yang mempunyai personality muzik tu? Senang sangat soalan cikgu. Okey, jawapan saya adalah Datuk Seri Siti Nurhaliza. Tahu lagu Cinta cikgu? Cuba cikgu nyanyi sikit. Tak boleh. Tak hujan dia tipu kan? Okey, baik, itu bagi saya. Tapi mungkin dari segi pembelajaran kita hari ini, cikgu ada nak terangkan siapa lagi sebenarnya tokoh-tokoh yang ada kecerdasan muzik. Okey, paling senang kita tengok P. Ramlee lah. Tan Sri P. Ramlee. Tan Sri P. Ramlee kan dia dapat gelaran seniman agung kan. Dialah pelakon, dialah yang menghasilkan lagu, dialah pengarah, dialah penyanyi, dia boleh main gitar, dia boleh main piano dan sebagainya. Banyak kelebihan tu kan. Ahli muzik. Ahli Ingat tak muzik. cikgu? Filem P. Ramlee kita yang menunjukkan bahawa minatnya itu dalam bidang muzik. Walau apa pun orang kata, dia tetap bermain alat muzik kan cikgu. Itu menunjukkan satu semangat dan juga motivasi untuk orang-orang yang mempunyai kecerdasan muzik. Okey, kesimpulannya kan dekat sini, setiap manusia tu unik sebenarnya. Saya setuju. Mempunyai tahap kecerdasan yang berbeza-beza antara satu sama lain. Dan sebenarnya kita dilahirkan dengan bakat yang terpendam. Betul. Apa yang penting ialah kita kena tahu macam mana nak menggunakan
keistimewaan yang kita ada. Betul. Kalau kita ada bakat, jangan kita malu, jangan segan. Kita gilap dan garap bakat tersebut. Terima kasih Cikgu Elmi. Jadi kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Kembali menyaksikan pentaksiran psikometrik Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan juga Cikgu Elmi di sini. Baik Cikgu, setiap orang pasti akan ada gaya belajar sendiri. Macam saya dulu, mungkin saya lebih suka belajar dalam kumpulan. Tapi untuk murid-murid yang ada kecenderungan dalam bidang muzik ni, bagaimana cara terbaik untuk mereka belajar untuk dapatkan keputusan yang cemerlang? Bagaimana? Okey, biasanya yang sesuai, gaya belajar yang sesuai dengan mereka adalah contohnya dia boleh rakam semasa dia membaca. Contohnya tadi, waktu pagi dia dah belajar subjek sejarah contohnya. So petang dia nak membaca, buat ulang kaji, dia rakam dulu siap-siap untuk dia gunakan semasa dia nak study, masa nak exam nanti. Cikgu, rakam tu maksudnya rakam video ke ataupun suara? Boleh rakam video, boleh rakam suara saja, voice tu pun boleh. As long as nanti bila nak exam dia gunakan untuk dia mendengar. Sebab kelebihan dia dia peka pada bunyi kan. Betul. Dia nak mendengar. So dia rakam apa yang dia tengah baca tu. Kalau dia dengar tu mungkin dia akan lebih mengingati dengan ya baik. betul. Cikgu, Sebab kelebihan dia di telinga. Di telinga. Okey. Okey. Kemudian dia boleh membaca dengan kuat. Cuba. Baca dengan kuat. Cuba baca dengan Okey, kuat. cikgu nak saya baca apa? Saya cuba. Rukun negara ke? Rukun negara. Okey, boleh saya baca Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan Tu kepada tak cukup kuat tu. Tak cukup Dia kena kuat? power sikit. Kena kuat lagi. Semangat sikit. Okey, cikgu belanjalah sikit. Cikgu belanja. Macam mana? Contoh. Kepercayaan kepada Tuhan. So dia dengar. Bila dia dengar sebutan tu, dia dengar, itu kan kepekaan dia. So dia mudah ingat apa yang dia dengar. Saya cuba lagi sekali cikgu. Kepercayaan kepada Tuhan. Dia kena kuat sampai dia betul-betul dengar. Okey. Kemudian dia boleh je belajar melalui YouTube. Dekat YouTube contohnya dia type je nak tajuk apa, bab berapa, semua ada. Contohnya cikgu-cikgu dalam akademi YouTuber dia banyak tahu menghasilkan video-video tuition subjek secara percuma kepada murid-murid sebenarnya. So dia boleh belajar melalui YouTube. Selain daripada tu, dia juga boleh belajar secara berkumpulan macam saya Irfan cakap juga. tadi tu. Kenapa belajar kumpulan tu bagus untuk yang ada kecerdasan muzik ni? Satu sebab dia boleh berkongsi pendapat. Satu bila dia dengar kawan dia cakap, dia boleh dengar sebab dia peka. Pandai. Terima kasih. Sebenarnya itulah dia bila dia mendengar Betul. dia cepat ingat. Okey. Kemudian selain daripada tu dia boleh lakonkan watak tu. Berlakon, cikgu? Buat sketsa, contohnya dia nak menghafal topik sejarah. Okey. Boleh je cikgu tu bagi tahu, okey jom hari ini kita buat sketsa tajuk bab hari ini. So bila dia lakonkan watak tu, dia lebih mudah ingat apakah situasi yang berlaku dalam sejarah ketika itu. Faham cikgu? Okey, role play kan. Okey. Selain daripada itu, dia boleh guna aplikasi akademi YouTuber. Sama je macam YouTube, dia dalam tu ada banyak video-video yang pembelajaran. Cakap je nak topik apa, bab berapa, subjek apa, semua ada dalam aplikasi tu. Boleh kita download je daripada Google Play. Google Play. Okey, di situ maksudnya murid-murid ini yang ada kecerdasan muzik ni boleh menggunakan aplikasi tersebut dan mendapat maklumat di hujung jari, cikgu. Senang. Itulah salah satu daripada cara gaya belajar untuk kecerdasan muzik. Okey. Betul. Apa lagi cikgu perkongsian? Selain daripada tu, macam kita tengok tadilah mula-mula kita punya gimmicks tu kan, dia boleh cipta ataupun dia ubah lagu mengikut topik yang dia tengah menghafal tersebut. Betul cikgu. Sebab lagu asalnya lain cikgu, tapi dikaitkan dengan mata pelajaran yang dia nak baca. Sejarah bab 1 perkataan 4 dia buat masa tu. So dia ubah lirik lagu tu kepada topik yang sedang dia nak hafal. Ataupun dia boleh je menghafal sambil menari. Lagi sekali cikgu, menghafal sambil menari. Menari cikgu. Sebab dia pergerakan sejarah macam tu ke cikgu? Apa je boleh. Sebab dia bila dia menghafal ada intonasi, ada pergerakan. So dia lagi mudah nak menghafal benda tu, dia mudah ingat lah. Mudah ingat. Yelah sebab kalau kita menari cikgu, kita menggunakan psikomotor. Kita ada gunakan tangan, kaki dan sebagainya. Banyak media kita guna. Betul. Dan suara itu menyebabkan kita boleh, tadi pada sejarah, dia menari sikit, dia dapat hafal. Ya, betul. Okey, selain daripada tu, kalau kita tengok remaja zaman sekarang kan, dia suka belajar sambil dengar lagu. Saya pun sama cikgu. So
as a parent, kita tak perlulah marah kalau anak tu sambil dia baca tu dia dengar lagu. Cuma kalau ikut pakar otak lah, lebih baik lagu itu tiada orang yang menyanyi. Dia perlulah lagu yang tak ada orang tengah menyanyi supaya otak kita boleh fokus apa yang kita tengah baca tu. Maksudnya muzik sahaja Muzik cikgu, sahaja tiada suara supaya manusia. otak kita fokus pada apa yang kita baca. Tak adalah kita sibuk nak menyanyi juga. Kan? Kalau dia buka lagu black metal macam mana cikgu? Kan susah macam tak tu. kenaya juga. Jadi muzik yang diperlukan semasa belajar adalah muzik yang tenang, yang santai, yang tiada suara orang menyanyi. Kan cikgu? Kemudian dia ada juga boleh buat rakaman kelas. Contohnya dia ada kelas secara Google Meet. Kan Google Meet tu direkod. Betul. Contohnya macam hari ni murid saya ada exam BI contohnya. Malam tadi dia ada kelas secara Google Meet sampai pukul 10.25 contohnya. So dia boleh mendengar semula rakaman kelas itu. Untuk dia kan dia kemahiran dia dekat telinga tadi kan. So dia dengar balik rakaman kelas yang cikgu ajar malam tadi sebelum dia pergi sekolah hari ini untuk jawab exam. Dia ulang dengar balik berdasarkan rakaman yang dibuat tu. Okey. Kemudian yang terakhir dia boleh sama ada baca nota dalam bentuk lagu. Baca nota? Baca berlagu. Nota tu dia baca dalam bentuk berlagu. Sejarah pun dibaca dalam lagu lah cikgu. Kimia pun boleh. Kimia pun boleh dengan lagu. Boleh tahu dia baca sambil berlagu lah. Nota tu dibaca bentuk berlagu. Ada irama, ada lenggok dia. Ada irama. Okey, sebenarnya secara kesimpulannya kan apa yang kita dapat dari kita mengenali gaya belajar tu semua, sebenarnya kita boleh mengatasi kelemahan diri kita dengan menggunakan kekuatan yang kita ada. Contohnya kan kita tadi kita kata susahlah nak hafal sejarah, susahlah nak hafal kimia ni. So dia dah tahu kelebihan dia dekat muzik, why not dia ubah nota tu, kelemahan dia yang nak hafal sejarah, nak hafal kimia tu dia ubah dalam bentuk lagu, nyanyian, muzik, dia ubah pergerakan ke sambil menari. Kan? Jadi dia kena gunakan kelebihan dia untuk mengatasi kelemahan yang dia ada. Apa-apa pun cikgu, jangan kita pernah mengalah. Kita gunakan bakat yang kita ada, olah masalah itu menjadi satu kejayaan. So, sebelum kita berakhir segmen ini, kita akan tayangkan contoh untuk lihat bagaimana anak murid saya menghafal topik kimia bentuk lagu. Dia baca berlagu. Baik. Saksikan. Kita kembali selepas ini. Chemistry means a field of science that studies the structures, properties, composition, and interactions between matters that are fine. Music fields which are biotechnology, pharmaceutical, cosmetics, green technology, and nanotechnology. Inilah dia pentaksiran psikometrik Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan juga Cikgu Elmi dari SMK Padang Jaya. Okey, kita sedang membicarakan tentang kecerdasan muzik. Jadi untuk segmen kali ini kita akan membicarakan pula tentang kepentingan intervensi muzik dalam murid-murid itu. Okey, jadi sebagai permulaannya apa yang cikgu nak kongsikan? Okey, sebenarnya kenapa lagu itu penting untuk murid itu? Okey, contohnya dengan menggunakan lagu tu dia boleh mengembangkan fungsi otak. Sebenarnya kenapa murid-murid tu senang sangat nak hafal lagu? Sebab dia gunakan kedua-dua belah otak, otak kiri dan otak kanan. Otak kita besar ni je. Oh, besar ni. Baca buku. Muat tak? Besar ni lah cikgu, betul lah. Otak kiri dia akan menghafal lirik lagu tu. Okey, otak kiri ya. Okey. Otak kanan dia akan menghafal irama lagu tu. Intonasi lagu tu. Sebab itulah dia mudah nak menghafal. Sebab dia guna otak kiri dan otak kanan. Apa yang penting kerjasama cikgu. Kanan dan kiri berfungsi. Sebab itulah mudah sangat dia menghafal. So kalaulah dia pandai menggunakan kelebihan dia, dia boleh menghafal topik-topik dalam pelajaran menggunakan otak kiri dan kanan dia dengan cara buat lagu. Buat lagu. Okey. Selain daripada itu, dia boleh meningkatkan kemampuan berbahasa. Contohnya kalau dia nak tambah kosakata dalam bahasa Inggeris, dia hafal lagu dalam bahasa Inggeris, buat lagu dalam bahasa Inggeris. Kalau macam dia nak buat
bahasa Jepun ke, dia belajar bahasa Jepun. Ni cikgu yang tengah intern sekarang Korea cikgu. Katakanlah kan? macam kanak-kanak kan, kanak-kanak dia nak belajar bercakap. Bila dia menghafal lagu, lebih banyak kosakata yang ada pada budak tu, so dia lebih mudah cepat bercakap. Okey. Seterusnya kemampuan matematik. Kenapa cikgu? Apa kaitan matematik dengan muzik? Macam pelik kan? Tapi cuba kita lihat macam mana kita boleh ajar murid tu. Kalau kita ketuk 1, 2, see? Nampak tak? Dia dia boleh meningkatkan kemahiran dari segi matematik. Ataupun murid-murid sekolah rendah biasanya menghafal sifir dan bentuk lagu kan? Betul cikgu. So dia akan menambahkan kemampuan matematik murid-murid tersebut. Selain daripada itu, dengan adanya lagu boleh tajamkan pemikiran. Contohnya kan, murid yang dengar lagu ni, dia walaupun dia dengar lagu tapi dia boleh buat kerja lain. So dia macam multitasking. Multitasking. 2 dalam 1, 3 dalam 1 dia boleh buat. Sambil buat kerja dia boleh dengar muzik, dengar lagu. Tengah masak pun dia boleh nyanyi-nyanyi. Betul cikgu. Itu dah 2 dalam 1 dah tu. Multitasking lah contoh kan. Okey. Selain daripada itu, dia juga boleh membaiki emosi. Kenapa cikgu? Emosi terganggu ke cikgu? Contohnya kan, untuk dia rasa happy hari tu, dia bukalah lagu-lagu yang riang sikit, yang rancak. Okey, mungkin kalau kata tu dia nak relax petang tu, dah penat hari ni, tepu dah belajar kan kat sekolah. So petang tu dia bolehlah buka lagu-lagu yang santai, yang relax-relax, supaya dia tak ada stres sangat belajar. Okey cikgu, kalau dia tengah bersedih cikgu, lagu apa yang membantu sebenarnya? Dia boleh buka music relaxation, dengar bunyi-bunyi air, dengar bunyi hujan, hujan ke, kicauan burung. Cikgu kan, ada pengalaman. Kita kan kaunselor, banyak buat sesi. Jadi banyaklah ilmu disampaikan kat murid-murid tu. Okey. Baik, itu dari segi kelebihan kepada murid-murid cikgu ya, bukan sahaja dari segi fizikal, malah kepada emosi mereka sendiri. Dan apa sebenarnya cikgu? Cikgu boleh kongsikan peranan seorang guru untuk meningkatkan lagi, menggilap lagi potensi murid dalam bidang kecerdasan muzik. Okey, kalaulah cikgu tu dia mula-mula dia dapat kenal pasti apakah bentuk kecerdasan murid tu. Kalaulah dia dah tahu kecerdasan murid tu adalah kecerdasan muzik, okey, cikgu tu boleh congkil bakat murid tersebut dengan cara, okey, dia bagi tugasan dekat murid tu, katakanlah, Ali, tolong buatkan lagu untuk hafal topik ni. So murid tu dia diberi peluang untuk menghasilkan lagu, boleh mencongkil bakat murid tu. Okey, kemudian selain pada tu, cikgu tu boleh meningkatkan motivasi murid tu. Dari segi apa cikgu? Okey, contohnya tadi kan kita dah suruh murid Ali tu buat lagu okay, kan. Okay. Apa agaknya rasa budak tu bila cikgu suruh dia buatkan lagu tu? Dia rasa bangga cikgu. Yes, dia rasa dirinya dihargai. Betul. Berfungsi untuk kelas tu. Kan? Dia akan ajar kawan-kawan. So dia akan meningkatkan motivasi budak tu, walaupun dia lemah dalam pelajaran tu, tapi dia ada kebolehan mengubah menjadi lagu. Itu dia rasa diri dia berperanan dalam kelas tu. Dia bermotivasi untuk belajar subjek tu. Terasa disayangi dan dihargai. Dimiliki. Okey, itu untuk peranan guru. Ada lagi tak cikgu? Ada. Bila murid tu dah bermotivasi, kan murid sekarang kan suka nyanyi, suka muzik. Macam cikgu lah. So, dia suka lagu kan. So, dia akan menimbulkan keseronokan kepada murid tu bila dia dah gunakan kelebihan dia ada tu yang dalam masa dia buat lagu-lagu tu semua. Okey. Dan yang seterusnya, bila dia dah ada keseronokan, dia akan meningkatkan kefahaman murid tu. Okey. Kan bila tadi murid tu dah seronok, dah rasa motivasi nak belajar, maka secara automatik dia boleh hafal topik tersebut. Dia boleh faham topik tersebut dengan kerelaan hati dia tanpa paksaan. Tanpa paksaan, itu yang tak adalah penting. orang paksa dia Kan? baca buku, belajar. Dia tak suka sebab tak kena dengan personality tak kena dengan dia. jiwa dia kan. Okay. Tapi betul cikgu, bila cikgu kata tadi bermulanya seorang murid yang lemah misalnya, tetapi mampu memahami dengan adanya kecerdasan muzik. Bila dia mampu mencipta lagu, mencipta lirik, membantu diri dia untuk memahami sesebuah topik dalam pelajaran. Okey, itu dari segi kelebihan kepada guru untuk mengenal pasti potensi murid. Bagaimana pula tugas ibu bapa? Okey, kalau ibu bapa yang rajin bersama-sama dengan anak, kononnya kalau dia ada
kemahiran main alat muzik yang simple-simple je, ketuk-ketuk pun tak apa, menyanyi bersama ke, bergerak bersama-sama, menari bersama, dia akan meningkatkan keyakinan diri anak tersebut. Okey, dia bagi peluang untuk dia menyanyi, meningkatkan keyakinan diri dalam diri anak tersebut. Okey, boleh meningkatkan mood anak juga. Contohnya, kalau lagu nak tidur macam mana? Kan lain. Lagu dodoi, Dodoi, la ilaha illallah, kan nak tidurkan anak ngantuk kan. lah, cikgu. Contoh. Kalau lagu untuk seronok lain. Okey. Sekarang ni boleh meningkatkan interaksi sosial macam mana? Kalau dia dengan sepupu-sepupu tengah ajak menyanyi sama-sama. So, dia akan belajar membina hubungan dengan rakan-rakan, membina hubungan dengan orang lain. Kemudian boleh juga meningkatkan kerjasama. Kalau dia share alat muzik, so tahu giliran bila nak guna, tu meningkatkan kerjasama. Kemudian boleh sampaikan pesanan yang positif. Contohnya lagu-lagu yang memberi nasihat, lagu-lagu yang memberi pengajaran kepada anak-anak. Ya, itu antara tugas guru apa untuk mencukil bakat anak-anak dalam bidang kecerdasan muzik. Dan cikgu, rasanya kan mungkin cikgu boleh kongsikan kepada kita tentang contoh-contoh lagu yang cikgu boleh kongsikan berkenaan dengan topik kita hari ini. Ada ke cikgu? Kalau kita ada anak-anak kecil, biasanya kalau nak mengenal anggota badan. Okey. Kan kita ada lagu kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kan ada lagu tu. Betul, so anak-anak dalam secara tak langsung dia akan kenal anggota badan dia. Menggunakan lagu tadi. Menggunakan lagu tadi. Okey, dia boleh ada juga lagu untuk mengenal haiwan. Contohnya? Yang Pak Mamat ada kebun. Kan dalam kebun tu ada haiwan-haiwan, ada bunyi-bunyi setiap haiwan. So anak-anak tu akan belajar secara tak langsung haiwannya apa, bunyinya apa. Baik, cikgu. Kemudian ada juga rutin harian. Apa rutin harian? Bangun pagi, gosok gigi. Yes, pandai. Okey. Apa lagi cikgu lagu-lagu lain? Apa, kita ada lagu untuk keseronokan. Contohnya, bila anda gembira tepuk tangan. Okey, itulah. Okey. Okey, itu berkenaan dengan perkongsian cikgu tentang lagu-lagu yang ada untuk memberi motivasi kepada anak-anak. Baik, kita dah banyak berborak hari ini cikgu, dan di pengakhiran ini mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan ringkas, silakan. Okey, sebenarnya setiap manusia mempunyai bakat yang terpendam yang perlu dicungkil, okey, dan dikembangkan ke arah yang positif supaya tidak disalahgunakan ke arah yang lebih negatif. Bila cikgu dah tahu dia ada kelebihan tu, kita cungkil bakat dia ke arah yang lebih positif. Dia seronok nak belajar dengan kelebihan yang dia ada. Baik cikgu, di mana ada bakat di situ kita kena gilap. Yes. Itu peranan guru, masyarakat dan ibu bapa. Terima kasih saya ucapkan kepada cikgu Elmi dari SMK Pandan Jaya, Ampang, Selangor kerana turut serta bersama Irfan hari ini dalam slot pentaksiran psikometrik. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. 5, 1, 5, 5, 2, 10, 5, 3, 15, 5, 4, 20, 5, 25, 5, 6, 35, 7, 35, 8, 40, 5, 9, 45, 5, 10, 50, 5, 11, 55, 5, 12, 60. Sekian, terima kasih.